Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang akan menyaksikan kiamat hanyalah orang kafir saja. Dan sesiapa yang menyaksikan kiamat pada satu hari nanti, wal'iyadhu billah, maka ketahuilah dia adalah penduduk kekal neraka Jahannam, wal'iyadhu billah. Walaupun namanya Muhammad, walaupun namanya Aisyah. Kaedah, bukan kaedah, saya ulang sekali lagi. Sesiapa yang menyaksikan kiamat pada satu hari nanti, ketahuilah maka dia adalah penduduk kekal neraka Jahannam yang takkan keluar sampai bila-bila. Ini kaedah. Hanya kafir original sahaja yang akan menyaksikan kegerunan kiamat. Sebabnya begini, seorang sahabat nama dia Sayyidina Huzaifah bin al-Yaman. Kalau tuan-tuan nak cari sahabat yang menyimpan hadis akhir zaman, Huzaifah. Saya harap mana-mana pendakwah, ustaz-ustaz yang alim tentang akhir zaman ni, himpunkan hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah bin al-Yaman. Sangat hebat dan sangat menarik, kerana Sayyidina Huzaifah menyimpan ratusan rahsia-rahsia akhir zaman. Antara rahsia akhir zaman yang disebutkan oleh Sayyidina Huzaifah selepas kewafatan Rasulullah ialah tentang suasana ataupun beberapa hari sebelum berlakunya kiamat. Tuan-tuan tahu hadis apa? Iaitu hadis yang maknanya, saya tak prepare hadis tu dengan perkataan dia tu. Dekat dengan kiamat ni, kita zaman ni 2019, tanda besar kiamat belum muncul tuan-tuan. Tanda besar kiamat nombor 1, Dajjal. Kemudian turun Nabi Isa, bunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa akan mentadbir bumi ni 40 tahun. Dia akan hidup selama 40 tahun. Kemudian keluar makhluk Allah nama Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian gempa bumi. Kemudian keluar tanda besar kiamat yang disebut 3 serangkai. Dabah, binatang berkaki 4, dukhan, asap, terbit matahari di sebelah barat, yang terakhir api. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan perasan? Macam lama lagi ustaz, boleh lagi dan banyak benda lagi ni. Hari tu nak taubat dah, dengar-dengar malam ni, oh lambat lagi, duk ingat dekat dah. Hari tu mereka sebut dukhan, duk ingat dekat dah. Tuan-tuan sekalian, Sayyidina Huzaifah sebut dekat dengan kiamat, Dajjal mati dah, Nabi Isa pun dah wafat, Ya'juj Ma'juj semua dah mati, gempa 1, gempa 2, gempa bumi 3 semua dah berlaku. Keluar angin, dabah dah keluar, dukhan dah keluar satu angin. Angin ini pusing seluruh muka bumi Allah, utara ke selatan, barat ke timur. Apabila kena badan orang Islam, angin itu akan mematikan orang Islam, kerana sebentar lagi akan berlaku kiamat. Sesiapa yang berbaki di dalam dirinya iman sebesar zarrah, tuan-tuan, tak boleh dilihat dengan mata kasar. Zaman hari ni orang panggil atom ataupun proton.
bukan saga hak bahasa sains tu. Zarrah 1000 pun tak boleh dilihat dengan mata ni. 1000 biji. Sesiapa yang berbaki iman di dalam dirinya walaupun sebesar zarrah, apabila disapa angin itu dia akan mati. Sikit je iman tu. Kata Sayyidina Hudzaifah, ini rahsia ni yang Sayyidina Hudzaifah sebut selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat pelik, iaitu pada waktu itu ramai manusia yang menyebutkan la ilaha illallah dan mereka tidak tahu apa maksudnya, kepada apa ayat itu. Bahkan lebih dahsyat daripada itu, mereka menyebutkan Allah. Apabila orang tanya apa Allah, kita tak tahu. Saya pun dulu dengar tok nenek moyang saya sebut dan saya tak tahu apa itu Allah. Kata Sayyiduna Hudzaifah, mereka yang menyebutkan perkataan itu pun dah boleh mati terkena dengan angin itu. Maksudnya apa tuan? Maksudnya punya tak ada iman waktu tu. Sebab itu waktu itu orang yang dia boleh sebut dengan mulut dia la ilaha illallah dia sebut, tapi dia pun tak tahu. Maksudnya ustaz semayang memang lagi tak semayang perkataan tu dia tak tahu apa perkataan itu. Bukan terjemahan perkataan itu merujuk kepada apa, dia kata tak tahu. Dulu pernah dengar nenek moyang saya sebut hadis tu. Kata Sayyidina Hudzaifah, sehingga disoal oleh tabi'in ketika itu berkali-kali. Tabi'in ni yang tak sempat melihat Rasulullah. Wahai Hudzaifah, apakah yang boleh menyebutkan perkataan itu akan mati dengan angin tu? Dia kata ya. Itulah yang aku pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia tidak mengerti maksud dan perbahasan ayat itu. Betapa tak ada imannya pada zaman tu tuan-tuan. Sebab itulah bila satu orang menyaksikan kiamat, ketahuilah sebesar zarrah iman pun tidak ada dalam tubuh badan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penghuni kekal neraka jahannam, wal'iyadzubillah. Yang tu satu. Kedahsyatan kiamat tak cerita lagi tuan-tuan. Itu belum lagi diceritakan kedahsyatan kiamat yang disebutkan oleh Allah SWT, idza syamsu kuwirat, apabila cahaya matahari itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah padam macam Swiss tuan-tuan tutup. Betapa senangnya kita untuk tutup satu Swiss, satu masjid ni boleh terpadam. Begitulah mudahnya Allah Subhanahu wa taala, idza syamsu kuwirat. Waktu jadi kiamat, matahari terpadam tuan-tuan, serta merta, gelap gelita 24 jam, manusia tak nampak apa. Tuan-tuan boleh bayang waktu tu macam mana suasana orang berlari, berlanggar waktu tu. Baru satu ayat cerita tentang kiamat. Belum lagi wa idzan nujumun kadarat, belum lagi wa idzal jibalu suyirat, belum lagi wa idzal biharu sujjirat, laut bertukar menjadi api. Baru satu. Itu suasana kiamat. Sebab tu yang menyaksikan kiamat, kalau mengandung, keluar anak itu tanpa dia sedar. Tengok kiamat dalam perut ada bayi, keluar turun bayi itu. Bukan bayi itu nak tengok kiamat. Tuan-tuan buat layang pula. Bukan dia nak menyaksikan kiamat, kerana terketar-ketar si ibu tadi menyaksikan kiamat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kiamat. Tuan-tuan, jangan sampai menyaksikan kiamat. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah.
bihusnil khatimah.